Kita masih lagi di bawah bab fi jami'an nikah. Hadis yang keempat di bawah bab tu, yaitu hadis وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر أنه قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول إن اليهود يقولون إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها. Dan seterusnya kita sudah baca dah hadis itu, iaitu riwayat daripada Jabir. Katanya orang-orang Yahudi berpendapat kalau seseorang itu menyetubuhi isterinya pada farajnya tetapi melalui belakangnya, maka anaknya menjadi juling. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Isteri-isteri kamu itu adalah ladang kamu, oleh itu datangilah ladang kamu ikut bagaimana yang kamu suka, atau dari arah mana kamu suka. Dan hadis selepas tu juga kita baca dah sampai akhirnya. Jadi ini antara kepercayaan atau pegangan orang Yahudi yang tak betul, dan Nabi SAW perbetulkan. Apa dia? Antaranya mereka kata kalau bersetubuh dengan melalui belakang, tapi setubuh tu pada faraj juga, cuba melalui belakang, dia jadi juling. Juling ni kan kita tahu dah kan, mata tu jadi tidak betul molek lah. Mata hitam tu tidak duduk tengah molek, sebab ada duduk tepi ni kah, dekat hidung kah, ataupun alah kau telinga ni kah, yang tu ialah belakang lah. Jadi juling. Tak ada kena mengena. Juling atau tidak juling tu tak ada kena mengena dengan cara persetubuhan macam ni, tak ada kena mengena. Sebab lain. Nak ceritanya ni sebab lain. Kalau ada pun orang juling misalnya, kalau kita tak boleh fikir, boleh jadilah mak ayah dia tu lagu tu bersetubuh. Tak ada kena mengena. Kalau faham gitu juga cara Yahudi lah. Cara Yahudi tak ada kena mengena. Dia dengan sebab lain. Banyaklah sebabnya. Mengikut ahli-ahli perubatan, banyaklah sebabnya. Tak ada kena mengena dengan bersetubuh itu. Tak ada kena mengena. Dan ini ayat ini turun selepas tu lah, berkait dengan tu lah. Jadi Allah SWT membenarkan kita bersetubuh ikut cara mana yang kita suka. Anna syi'tum itu ada dua maknanya. Dalam kitab ni pun ada. Anna dengan makna kaifa. Kaifa makna lagu mana kamu nak buat, lagu mana. Satu lagi anna dengan makna min aina, dari arah mana kamu nak buat, nak datang ke ladang kamu itu tidak jadi masalah. Bila Allah SWT benarkan, maknanya keburukan yang mungkin keaiban ataupun kecacatan yang kemudiannya berlaku itu tak ada kena mengena dengan inilah, dari sudut mana, dari arah mana tu tak ada kena mengena. Jadi nisa hukum tu isteri-isteri kamu ataupun hamba-hamba perempuan yang dimiliki oleh kamu, itu harthul lakum, bendang ataupun ladang kamu, yang ini tempat kamu menanam benih berupa anak-anak kamu tu. Yang ini isteri-isteri kamu sama seperti bumi, tanah yang disediakan untuk penanam. Sopot tu
Jadi tempat menanam ni maknanya kira-kiranya ada hasil lah, mengeluarkan hasil. Jadi Allah SWT tak sebut terang apa ni tempat tu. Sebab kalau nak kira dari segi apa nama ni, tempat boleh jadi ada dua dekat tu. Jadi dia tidak sebut, cuma dia sebut ladang. Ladang tu tempat yang mengeluarkan hasil. Kalau kita tabur benih, dia keluar hasil, ada hasil. Jadi wa mahalluhu, kata dia dalam kitab kita ni, muka surat 212, wa mahalluhu al-qubul. Qubul iaitu lubang di sebelah hadapan. Itu qubul. Itulah tempat bercucuk tanamnya, tempat tabur benihnya. Dan kalau tabur di situ boleh jadi mengeluarkan hasil. Fa inna ad-dubur mawdi'ul farth la mahallul hars. Dia kata sebab dubur, satu lagi lubang yang dekat tu, di belakang tu, itu mawdi'ul farth, bukan mahallul harth. Itu tempat farth, bukan harth. Ni harthul lakum. Farth tu apa dia? Tahi. Di situ tempat najis, bukan tempat ladang, bukan tempat menabur benih. Sebab tabur sebanyak mana pun, kalau dubur itu dia tidak akan mengeluarkan benih. Taburlah secara mana tak jadi. Jadi Allah SWT kata dia buat perbandingan ni dengan ladang, kebun, tanah. Situlah baru ada hasil. Bermakna hak selagi itu dia tidak suruh. Cuma dari sudut mana anna syi'tum tu, bukan makna di tempat mana ikut suka kamu nak buat. Bukan. Sebab dia ada dua tempat situ. Lagu mana kamu nak buat? Lagu mana? Mana kalau kita di ladang, kita tabur dengan tangan, kita tabur dengan alat kau, jentera kau. Ada orang tabur benih dengan kapal terbang. Dia pakai kapal terbang tabur, ladang dia luas. Ikutlah. Lagu mana? Kita nak guna alat bajak, membajak secara zaman itu kau. Gala tu, kata gala dengan kubah tu, ataupun dengan traktor kau, ikut. Itu maksud anna syi'tum tu. Ikut lagu mana? Maksudnya nak tabur benih. Jadi lagu mana tak cara. Jadi kalau persetubuhan itu lagu mana, maksudnya dalam hadis-hadis akan datang dia akan sebut sambil berdiri kau, duduk kau, tidur kau, menyenggeng kau, ikut belakang kau, ikut, asalkan tempat itu tempat menabur benih. Itu anna syi'tum. Bukan tempat mana ikut suka kamu nak. Tidak. Tempat tu sama, cara tu ikut kamu suka. Satu lagi, anna tu dengan makna min aina. Anna syi'tum min aina syi'tum. Ikut mana kamu nak, boleh. Ikut depan, ikut belakang, ikut lagu mana-mana, ikut tu. Sebab kita ladang kita nak masuk kot ni, boleh juga. Kot di sana, boleh juga. Kot di sini, boleh juga. Begitu. Maksudnya ala ayyi hayatin kanat, ikut lagu mana keadaan perempuan itu berada, boleh berlaku, halal kepada kamu. Dan tidak akan jadi masalah, tidak akan mudarat, tidak akan meninggalkan kesan buruk. Jadi juling kau dan sebagainya, tak ada kena-mengena tu. Jadi nutfah ataupun air mani yang dipancukan itu, Allah Subhanahu Wa Taala bandingkan dengan benih, biji benih. Biji benih itu kalau kena tempat dia akan menumbuhkan tanaman. Begitulah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya sesungguhnya Ibnu Umar, semoga Allah mengampuninya, dia terkeliru sebenarnya. Yang betulnya ialah puak-puak Ansar ni, sahabat-sahabat Ansar ni adalah penyembah berhala dahulu. Mereka tinggal bersama dengan orang-orang Yahudi. Mereka ini ahli kitab.
Jadi puak-puak Ansar tu memandang ahli kitab ni, Yahudi ni ada kelebihan lah, lebih lah daripada mereka dari sudut ilmu, sebab mereka tu ahli kitab. Jadi dalam banyak perkaranya mereka duk turut orang-orang Yahudi lah. Dalam perbuatan, amalan mereka, mereka turut orang Yahudi. Antara amalan ahli kitabnya ialah mereka tidak mendatangi isteri-isteri mereka illa ala harfin, melainkan satu maknanya dengan makna melainkan dengan menyenggeng. Satu lagi harfin itu dengan makna melalui satu keadaan saja, satu cara saja, tidak banyak cara. Dan itu lebih menutupi perempuan itu. Orang-orang Ansar pun mengambillah cara begini daripada mereka. Ini pun hak dia belajar, hak dia tahu daripada orang-orang Yahudi juga. Adapun puak-puak Quraisy, yashrahun an-nisaa syarha, mereka menyetubuhi isteri-isteri mereka secara terlentang, dan terdedah betul-betul, yang ni auratnya itu. Dan mereka bersetubuh dengan isteri-isteri mereka dengan berhadapan, ikut belakang, dengan terlentang, macam-macam lah. Itu orang-orang Quraisy. Bila puak-puak muhajirin ini pergi ke Madinah, menikahlah salah seorang daripada mereka dengan perempuan Ansar. Bila dia nak buat apa, hak kebiasaan dia lah, hak tina tu, hak perempuan tu tak sih, hak perempuan itu mantah. Dia kata, kita tidak lagu tu, kita buat satu cara ya. Kalau kita kata harfin itu satu cara, ataupun dengan menyenggeng saja, kita buat lagu tu. Kamu buat lagu tu lah, kalau nak tak, kalau tidak tak usah lah. Dia kata, kalau tidak, jauhilah daku. Sehingga tersebarlah, gegak-gegaklah cerita mereka berdua itu, dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai, Allah SWT menurunkan ayat tadi juga, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Maksudnya muqbilatin, dengan berhadapan muka, mudbiratin, dengan mereka itu berpaling belakang, wa mustalqiyat, dengan terlentang. Yakni bidzalika, maksud Nabi dengan katanya begitu, iaitu tempat anak. Tempat tu sama, cara tu tak cara ke mana-mana lagu mana, tak apa. Itu ceritanya. Jadi daripada hadis ini kita dapat tahu berapa perkara, banyak perkara lah. Antaranya ada orang cerita tu tak betul, atau mungkin itu betul juga suatu ketika dahulu pendapat Ibnu Umar begitu. Jadi katanya siapa cerita kepada Ibnu Abbas bahawa Ibnu Umar ni berpendapat tak apa mendatangi isteri pada duburnya, bukan pada kubul, duburnya. Jadi sampai kepada Ibnu Abbas. Jadi dia kata, Ibnu Umar, semoga Allah mengampuninya, mana kira salah dia tu, dia tersalah tu. Apa boleh dia cakap sebenarnya bukan gitu cerita ni. Cerita ni orang Ansar ni dia banyak ikut orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi bersetubuh melalui kubul juga, cuma dia tak sih. Kalau ikut belakang sebab kata tadi lah, dia kata juling lah, mata macam-macam. Dia pada kubul juga. Jadi dia ceritalah ni cerita pengaruh Yahudi di kalangan Ansar. Jadi orang Ansar duduk tu dia tu lah. Jadi ke belakang tak boleh. Sebab itu kita kata orang Yahudi tadi dia ikut menyenggeng depan, tapi menyenggeng. Itu lebih menutup keadaan perempuan itu, tidak terlalu terdedah. Sebab kalau kita kata ikut belakang, tu bercanggah dengan hadis tadi. Sebab orang-orang Yahudi kata kalau buat lagu tu jadi juling, mana dia tak buat lah, dia tak buat lagu tu. Kalau kita kata ala harfin tu dengan makna ala hayatin wahidah, satu cara,
cara tu cara mana? Kalau ikut depan, itu terdedah sangat. Berbeza dengan hak ni, dia kata lebih menutup. Tadi kalau ikut depan, terdedah gitu, terlentang gitu, terdedah sangat. Sedangkan dia maksud menutup. Jadi hak kita katanya lebih menutupnya, iaitu dalam keadaan menyengging tapi depan. Itu cara dia. Tapi setengah-setengah ulama kata satu cara. Satu cara gitulah. Jadi orang Ansar ni ambil hak ni, belajar daripada pokok Yahudi juga. Jadi orang Quraisy ni tidak lagu tu. Orang Quraisy maknanya macam-macam lah buat dia, macam-macam cara, bebas. Jadi cerita hak ni perempuan tu dia tak si buat lagu tu. Jadi bila turun ayat ni mana menghapuskanlah apa ni cara lama ataupun pegangan hak selama ni yang mereka tu orang Yahudi tu, mana tak betul cara lagu tu, tak betul. Jadi bila begitu jadi hak ni Ibnu Abbas ni bila siapa kepada dia cerita kata Ibnu Umar kata boleh, dia sangkal lah. Ni dalam kitab kita ni muka surat 215. Jadi kesimpulan hadis Ibnu Abbas ni, iaitu hak dia dapat tahu daripada Ibnu Umarnya, kalau betul lah hak tu Ibnu Umar kata gitu sungguh, fahuwa ghalatun minhu, itu silap dia lah. Dia tegur. Sebab firman Allah SWT, isteri-isteri kamu itu adalah ladang kamu, hingga ke akhir ayat, tidak menunjukkan keharusan mendatangi isteri pada duburnya. Tidak, dia tidak menunjukkan begitu. Bahkan menunjukkan, itu menunjukkan keharamannya. Sebab apa? Ayat tu berkenaan dengan mendatangi isteri di tempat ladang, di ladang. Cuma yang diharuskan ialah kaifiat, cara tu. Cara tu ikut depan, ikut belakang, itu saja je. Boleh tak ada kena-mengena. Jadi kalau kata Ibnu Umar faham daripada sini, ikut mana-mana, itu tak betul. Itu dia kritik lah. Dia kritik Ibnu Umar. Yang sebetulnya kalau kita tengok banyak riwayat daripada Ibnu Umar, Ibnu Umar pun larang. Bahkan orang kata lagu mana, kalau kita ikut dia guna bahasa nuhammid, lagu mana kalau kita ikut saluran masam, orang kata pada Ibnu Umar, saluran masam lagu mana? Ibnu Umar kata ikut dubur. Dia kata ada ke orang Islam buat? Menunjukkan dia tak terima, dia tak suka lagu tu. Jadi boleh jadi berita tu tak betul. Boleh jadi berita, cerita tu tak betul. Hak tu lah hak munasabahnya. Tak ada pula menunjukkan dia. Boleh jadi juga seperti kita kata tadi, dulu pendapat dia dulu, bila dia sudah tahu kemudian tak boleh, dia tidak bagi pendapat gitu dah lah. Tapi hak munasabahnya tidak, itu keliru. Keliru. Cerita yang tak betul daripada dia lah. Kemudian kalau kita tengok sini muka surat 214 bawah, Syekh Zakaria ada buat ta'liq. Syekh Zakaria ada buat ta'liq. Hak ni betul. Kalau hak ni seseolahnya dia kata Ibnu Umar kata buat ikut belakang tu, maknanya pada dubur, itu tak betul. Tapi kalau hak ni Ibnu Umar kata hak ni betul, apa dia? Ibnu Umar kata hak moleknya seseorang itu kalau dia bertubuh, dia tengok pada faraj isterinya. Dia tengok hak moleknya. Supaya apa? Supaya lebih dia mendapat kelazatannya. Itu kata Ibnu Umar. Itu sah. Imam Abu Hanifah pernah ditanya, bolehkah kalau nak pegang kemaluan perempuan tu? Suami tu nak pegang kemaluan perempuan, dan perempuan tu nak pegang kemaluan suami tu, bolehkah? Imam Abu Hanifah kata, saya harap boleh pahala dia tu. Boleh pahala, bukan nak berdosa. Apa-apanya. Demikian tersebut di dalam kitab Fatwa Alam Giriyah. Fatwa Alam Giriyah ni satu kitab fatwa
besar, saiz besar, 6 jilid. Itu Fatawa Alamgiriyah, atau dikenali juga dengan Al-Fatawa Al-Hindiyah. Di zaman Raja Sultan Alamgir, kitab itu ditulis. Dilepas daripada Raja Sultan Shah Jahan yang buat Taj Mahal. Anak dia nama Alamgir. Ayah kepada Shah Jahan tu nama dia Jahangir. Waktu Shah Jahan, lepas pada tu Alamgir. Anak dia Alamgir ni sangat alim dan warok orang. Dia salah seorang yang menyusul kitab bersama-sama dengan ayah Syah Waliullah, dan ramai lagi satu kumpulan ulama tulis pasal nak meretah cara Islam, nak jalan lagu mana cara nak hukum, nak melaksanakan hukum. Jadi dia tulis satu kitab besar, 6 jilid. Adalah kitab tu ada sebut benda sana. Jadi tak apa, hak tak boleh tu hak Ibnu Umar kata tak boleh, tu hak lain. Hak ni tak apa. Tadi perkataan tadi, kalau nak bahas dari segi perkataan lah, dia orang-orang Quraisy yashrahuna an-nisaa syarha. Ilmu tasyrih dalam bahasa Arab ilmu anatomi. Anatomi ni ilmu ni mana kalau mata setiap lapis tu dikaji. Bahagian ni orang panggil gapo, bahagian ni orang panggil gapo, bahagian ni orang panggil gapo. Begitu juga anggota-anggota yang lain, itu orang panggil ilmu tasyrih. Jadi yashrahuna an-nisaa syarha ni, sebab kita kata kalau nak buat contoh mudah lebih dekatnya, sebab orang setia ikut nak aku mana apa. Balik kod ni, belah situ, belah sini. Itu maksudnya. Makna bebas lah. Bebas. Macam-macam cara boleh buat. Itu maksudnya tadi. Kalau nak kira dari segi makna asal dia gitulah. Dan di sini Allah SWT membenarkan perbuatan orang-orang muhajirun, perbuatan orang-orang Quraisy. Hak tu boleh, tak apa, ke mana-mana pun, asalkan tempat itu sama. Cara ataupun arah mana itu tak kira. Babun fi ityanil haid wa mubasharatiha. Bab berhubung dengan mendatangi, yakni menyetubuhilah, mendatangi itu menyetubuhi perempuan yang berhaid, perempuan hak mari kota, wa mubasharatiha, dan bersentuh-sentuhan kulit dengannya. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa orang Yahudi, kalau mana-mana orang perempuan di kalangan mereka mari kota, dia akan keluarkannya dari rumah. Tak boleh duduk dalam rumah, tak boleh makan sekali. Mereka tak akan makan sekali dengan perempuan itu. Minum dan bersetubuh tak ada. Tak boleh duduk dalam rumah. Maka orang tanyalah Rasulullah SAW, lagu mana ni? Maka Allah SWT waktu ayat yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka akan tanya engkau tentang darah haid. Katakan ia adalah suatu yang kotor, menyakiti, mengganggu. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Kamu jauhilah, elakkanlah diri daripada isteri-isteri kamu itu pada ketika mai kotor. Jadi zahirnya nampak elakkanlah diri. Jadi elakkanlah dia, tak boleh duduk sekali lah. Dia tak ada sebut di sini jangan bersetubuh saja, tidak. Maknanya cuba kamu asingkan, pisahkan diri kamu daripada mereka pada ketika mai kotor. Sekali nampak macam sama dengan cara orang Yahudi juga. Jadi Nabi SAW menghuraikan melalui hadis ini. Rasulullah SAW kata, jami'uhunna fil buyut. Kamu boleh berada bersama mereka tu dalam rumah. Bukan makna suruh asingkan diri itu, pisahkan diri itu, maksudnya tak boleh duduk sekali dalam rumah. Dan lakukan segala perkara, semua boleh.
duduk dengan isteri tu selain daripada persetubuhan. Hak tu ya tak boleh. Hak lain boleh. Jadi orang Yahudi pun kiranya asalnya Tuhan suruh lagu tu juga. Dia salah faham. Terutamanya apabila kitab tu dia ubah-ubah, tokok tambah, dia jadi lagu lain. Akhirnya mereka tidak duduk sekali, tak makan sekali, tak minum sekali. Bukan tak bersetubuh saja. Jadi Quran mari nak betul hak tu. Nak betul hak tu, iaitu boleh duduk sekali tu. Makan, minum, duduk atas tikar yang sama, tidur sekali boleh. Cuma hak tak bolehnya persetubuhan. Puak-puak Yahudi pun kata dia ni, dia kata dia ni lah orang ni. Orang ni tu maksud dia ni, muka dia tak percaya kepada Nabi kan. Dia kata dia ni lah, kepada Nabi SAW, dia ni tak ada lain. Kalau kita kata gini, dia kata gini. Semua pendapat dia tak serupa Nabi, tak serupa sama lah dengan kita. Gitu. Bila Usaid bin Hudayr dan Abbad bin Bishr dengar begitu, tahu gitu, dia pun pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Mereka berdua pun kata, wahai Rasulullah, orang Yahudi kata gini-gini. Orang Yahudi kata gini-gini, mana tak boleh bersetubuh pada ketika mari kota tu. Jadi dah maklum dah, nampak banyak perkara. Kalau Yahudi buat gini, Nabi buat tak serupa lah dengan Yahudi tu. Jadi hak ni dah Yahudi kata tak boleh bersetubuh, jadi boleh. Boleh kau kalau gitu kita bersetubuh dengan bini kita pada ketika mari kota tu. Dah muka skala kan. Yahudi pun kata kita maklum dah tak serupa sama. Kalau Yahudi tu kata taruh misab yang panjang, Nabi kata apa-apa. Kalau Yahudi kata jangan dye rambut, Nabi kata dye. Tak serupa sama. Banyak perkara dah. Jadi hak ni sahabat dia pun fikir, dah muka Yahudi tak bui bersetubuh kan, tak boleh berlakon dengan perempuan pada kita mari kota ni, jadi kita boleh lah. Dia faham gitu. Salah faham lah. Nabi SAW pun berubah muka. Orang tidak royak gitu, bukan lagu tu maksudnya. Jadi sehingga kami ingatkan Nabi SAW marah betul dah kepada dua orang tu. Mereka pun keluar. Bila keluar tu mereka jumpa dengan orang Allah wak mari susu sebagai hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tanya, mana dua orang tadi? Tak ada lagi dah. Jadi Rasulullah pun hantar, dia pergi panggil dia. Panggil dua orang tu mari. Jadi bila mari, kami pun yakinlah bahawa Nabi sebenarnya tak marah ke dia. Sebelum pada tu kami dah ingatkan Nabi marah. Punya dia tak marah. Percaya, kami yakinlah yang dia tu tak marah. Sebab mari tu minum molek-molek tak ada gapo pun. Kalau dia marah mesti dia tak panggil. Gitulah. Jadi beberapa perkara di sini dari segi amalan Yahudi. Kita kalau kita perhati salah satu bukti wasatiyah ataupun Islam ni agama yang sederhana duduk tengah antara dua agama yang sebelumnya yang mempunyai pengaruh yang begitu besar, Yahudi dan Nasara. Yahudi tak boleh berlakon. Kalau ketika mari kota tak boleh berlakon. Bahkan nak duduk atas tikar, tempat duduk yang sama pun tak boleh. Usahakan nak bersetubuh, tak boleh. Nasara pula tak apa berlakon. Tak apa berlakon. Belah mana-mana pun tak apa berlakon. Jadi Islam ni mari tengah. Tak apa tu lagu mana, tak apa ketika mari kota tak boleh. Orang Nasara ketika mari kota pun supaya tolak. Orang Kristian. Jadi orang Islam, Nabi SAW ajar ketika mari kota tak boleh. Apa tak boleh? Qul huwa adzan. Raya, katakan ini kekotoran. Manusia ni kalau tidak diajar, kadang-kadang kotor tu pun dia tidak khabar. Kalau ikut kemabukannya, mabuk dia tu, ataupun nafsu dia yang melonjak-lonjak, ketika macam tu, dia kadang-kadang dia tak nampak ke apa, tak nampak kotor, tak nampak cemar, tak nampak busuk, tak tahu ke apa. Dia boleh melakukan apa saja. Nabi SAW ajar tak boleh gitu. Quran ajar tak boleh gitu.
Kadang-kadang benda ni kita tak nampak selalu kesan dia kemudian hari. Tak boleh juga, kena jaga juga. Yang kedua, hak dia kata tak molek tu memang tak molek sungguh kalau kita ni dalam keadaan waras, dalam keadaan khabar molek, tidur tengah kemaruk orang kata. Kalau tengah kemaruk tu tak boleh jadi, tak khabar lah kok. Dia boleh buat apa saja. Tidak lagu tu. Jadi Nabi SAW ayat ni hak betul. Kita orang Islam ni kena bersih. Bersih-bersih tu sampai ke peringkat persetubuhan tu pun bersih. Itu. Bukan semayang saja bersihnya. Hak tak bersih tak boleh. Jadi jemaah cuci ni diajar sampai ke peringkat tu. Kalau darah darah kotor tak boleh. Tapi kalau darah hak luka ke gapo tu ada khilaf lagi. Walaupun mengikut setengah-setengah mazhab tu tak boleh, najis. Tapi setengah-setengah mazhab kata tidak najis. Tapi kalau darah perempuan main kotor ni, ni semua kata tak ada khilaf bahawa ia adalah kotor. Sebab apa? Qul huwa adzan. Tak boleh orang kata gapo, ada ayat ada ni. Cegak situ. Ni kotor. Jadi kotor tu kotor sebab apa? Memanglah kalau nak kira benda kotor ni kan dia bau. Dia bau. Kita boleh tahu benda ni cemar, benda ni tak sedap, benda ni tak molek. Ada kalanya dengan kita tengok tak menarik. Tak menarik. Misalnya kita kata kita tengok besok hak pecah tu menarik. Lepas tu kalau bau dia pula, kau menarik, kita kata dah. Ada kau menarik? Tak ada. Kita lari daripada benda-benda lagu tu. Bau dia. Kalau kita dengar pula tak sedap, memang kita lari tak say benda-benda tak sedap tu manusia ni. Tapi kadang-kadang dia dalam keadaan kemaruk dan mabuk tu, dia lupa, tutup semetak fikiran dia. Jadi hak ni lah hak Nabi SAW royak dalam Quran, royak ni dah benda ni kotor. Kalau dalam keadaan manusia ni dengan fitrah asal dia tidak dalam keadaan mabuk, dia akan berasa benda ni kotor sebenarnya, benda ni busuk. Tapi ada kalanya kalau kita biasa dengan benda ni, sepuluh orang kita makan ikan perkasan tu busuk. Kau busuk kau sedap, dia kata. Ada juga. Tu kau punah tu. Nah. Cuba kita tanya orang biasa, hak tak biasa jumpa, hak tak biasa makan lah. Buat marilah. Hak putih, hak hitam, hak kuning, hak mata sepek, hak mata luar, hak mari. Ni mu bau lagu mana? Semua akan kata busuk. Tak ada akan kata bau sedap. Tak usah kira kita punah dah tu. Punah dah tu kalau nak kira tu. Dari segi neraca, bau sedap, bau busuk. Ada juga kita kata memang busuk tapi sedap, kita kata hak tu pun punah juga. Punah juga sebenarnya. Hak tu yang jadi orang kita ni banyak sangat. Gapo dia rasa sedung, bekok muka kan gitu. Cara makan tu tak betul. Hak sebenar. Cara makan tu macam ni, perak macam ni. Selama mana tu nak boleh bau busuk gitu semua tu. Cara makan. Kita tengok orang lain comel apa, jenihnya muka. Apa? Dia tak makan kursi. Dia tak ada benda-benda lagu tu. Kita makan. Lepas tu ulama kita kata makruh. Makruh tak kisahlah. Bukan sedap, tak dosa. Dia pergi letak situ. Gitulah benda ni kalau sudah biasa, dia jadi tak apa. Tapi hak sebenar ni kita cari orang tak biasa lagi lah. Tanya dia, lagu mana? Semua akan kata busuk. Tak ada kata bau sedap. Tak ada. Jadi begitu juga dengan hak ni. Kalau kita serahkan kepada manusia yang bersih, yang suci, yang tak ada apa-apa, dia akan kata bau darah tu bukan seperti darah biasa. Darah biasa ni pun bau dah hanyir. Kalau hak tu lagilah dia akan berasa tak ada selera, tak lalu. Dia kata tak lalu. Apa lagi kalau kita nak ambil letak di hidung ni, buat sebuah air wangi. Mana air wangi? Bau busuk. Ada kalanya kalau orang sensitif, dia akan jadi lagu mana. Jadi hak ni fa'tazilun nisaa fil mahid. Tuhan suruh asingkan diri, pisahkan diri ni. Perintah ni perintah gapo, amar ni amar gapo. Macam-macam pendapat ulama. Ada amar li tahrim, untuk makna haram. Ada kata dak,
amar ni bukan amar haram, tapi amar irsyadi, kata dia. Irsyadi ni apa dia? Irsyadi ni dia nak royak kepada kita benda ni hakikatnya tidak molek. Membimbing kita kepada yang molek dan royak kepada kita benda ni tak molek, tak sesuai dengan fitrah semula jadi kita. Jadi irsyadi, tidak untung dunia kita, kita rugi. Itu irsyadi. Sebab kita kata saat ni setengah-setengah orang tu dia sensitif. Sensitif lagu mana? Dengan sebab bau tadi, hak naik nafsu dah jadi jatuh. Ini benda. Ini bendanya, rahsianya. Hak naik nafsu dah. Naik angin lah kita kata. Tapi bila bau lemah. Itu hak biasa. Itu hak betulnya. Hak tidak kemaru, orang kata. Hak tidak mabuk, dia akan jadi patah semangat, lemah. So kalau sensitif lagi, kadang-kadang bau yang seperti itu dia jadi bau sama. So bau sama, jadi tak lalu, tak sih. Jadi tak ada nafsu berpanjangan lama kepada perempuan itu. Siapa tak sih kepada perempuan? Kadang-kadang berlaku begitu. Jadi ini tidak menguntungkan, merugikan manusia itu untuk jangka panjang. Itu tak mengambil kira lagi dari segi kekotoran itu akan menyebabkan bahaya kepada dia, bahaya kepada bini dia. Sepuluh orang isap rokok lah, muka tak khabar ke tak tahu bahawa benda ni bahaya. Muka tidak mati lalu. Kalau makan racun tu orang mati baru nampak. Tapi kalau isap rokok tak ada kenapa. Dia tidak tahu. Hak isap tu pun bahaya, hak duduk sekeliling dekat-dekat tu pun bahaya juga. Hak ni pun lagu tu je. Cuma manusia banyak daripadanya tak tahu lagi. Tetapi doktor-doktor, pengkaji-pengkaji sudah rakyat dah banyak bahaya dia. Terutamanya kalau seseorang itu mana dia setubuh ikut dah lah, ikut dubur pun yalah juga, ikut depan pun yalah juga. Bukan najis belakang tu, kotor. Bila kotor masuk dalam rahim, dalam tempat tidak akan jadi cemah. Hak cemah tu macam-macam, nak jadi penyakit tu kan baros situ, baros sini. Kita tak kata apa penyakit. Itulah dah kotor. Dia benda kotor ni orang tak main. Gatal lah, macam-macam lah. Jadi kalau main misalnya kita kata dalam banjir, pergi main air, gatal sebab kotor. Orang tidak main kalau kotor. Sebab ini kotor. Dia kesal dia tu, itu benda yang kesal dia. Dengan sebab itu dilarang. Jadi Islam ni mengajar supaya bersih semua. Lepas tu kita kata lagu mana? Seorang lelaki ni macam-macam. Ada lah hak boleh pergi 6 bulan pergi, dia pergi kerja, waktu balik tak ada satu nampak. Tapi ada orang yang tak boleh, lepas 3 malam ke mama dah. Ada juga orang lagu tu. Pak kita nak agak. Lepas 3 mama ke mama tak apa betul kecek, tak apa betul jalan, agak-agaknya atuk kepala dinding. Agak-agaknya lagu tu lah cara. Apa kita nak agak. Bini mari kota seminggu. Ada kalanya kalau kena hak lama tu dah muka mazhab Syafi'i, mazhab gapo kan kata 15 hari. Kalau 15 hari duduk tunggu saja, tidur saja gitu. Macam mana? Sebab itulah dia buat bab ni. Bab mendatangi perempuan hak mari kota. Dia boleh sangat, mudah sangat nak berlaku. Kalau Nabi SAW, Aisyah kata, siapalah di antara kamu ni orang yang boleh mengawal perasaannya seperti Nabi? Tak ada orang seperti itu. Mari kota dia tidur cara mari kota, tak apa dia. Tapi Nabi SAW tu kan dia ada ramah ke bini dia. Kalau tidak ramah bini nak kan? Kalau mari kota, tak bergelisah gitulah. Itu yang kita kata. Pusing kau ni, balik lagi dah. Kan nak tubik pergi jalan, kan pergi sana sini, nak lupa hak tu, kan pergi berjoran, kan pergi dalam hutan, daki bukit, macam-macam lah ceritanya. Kita tak tahu apa dia cerita sebenarnya. Cerita kita tak boleh duduk lah. Lepas tu kalau duduk pula, boleh berlaku benda macam ni. Sebab itulah Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, gapo-gapo dia bila mari tentang mai kotor, dia mari ni, mari hadis-hadis ni bab-bab yang sesuai dengan dia. Nak kan? Sebab itulah agama Islam ni ajar boleh nikah. Boleh nikah. Sebab apa?
Kalau kita nak kira hak suci belaka, nikah ramah baru boleh. Lepas tu dia kata, tak saya nikah ramah, tak saya lah, tanda tak saya kita lah tu kalau nikah lain tu. Pula tak saya lagu mana, tak nikah lain tu hak tak saya sebenarnya. So, jadi siapa lagu mana nak jaga supaya suami tu tidak nikah, ikutlah. Mai kotor pun tak apa juga. Nak jaga tadi. Lepas tu ikut belakang, ikut dubur pun tak apa juga. Langgar habis dah. Agama. Kenapa? Kerana kata tu lelaki tak sayang lagu. Dia tak tahu kamu tu bangat mati. Lalu kamu duduk bebas-bebas lagu tu. Dia tak sebuat dengan kamu dalam keadaan kotor gitu tu, maknanya dia sayang kepada kamu lah. Kamu tak faham. Itu benda. Dia nak tengok dari satu sudut. Kalau kita kata, kalau lagu tu bagilah lah. Macam kasih saya ni 100 lah. Bila kalau ada bini 4, hak ni 25. Kalau tidak, boleh 100 belakang ke dia. Dia fikir lagu tu. Itu cara mementingkan diri sendiri. Adakah boleh kita fikir seorang ni, kalau ayah dia dapat anak, lepas tu nak boleh anak seorang pula, ya hak kakak ni ataupun abang ni kata ayah tak sayang lah dia sebab nak anak pun lagi. Boleh kata lagu tu. Lepas tu kalau orang ni ada anak 10, dia bagilah saya dia tu. Jadi kalau hak 100 boleh 10 seorang gitu. Tak ada sayang pun tolak, tak apa. Tak ada best lah. Tapi kadang-kadang benda-benda ni, terutamanya dalam masyarakat kita, ditunjukkan kalau poligami tu tak boleh berlaku. Jadi orang kau takut. Tu benda. Tak tunjuk hak molek. Antara hak moleknya hak tak biasa disebut. Dia kalau dalam keadaan tak menikah, dia akan besar kemungkinan berlakulah benda-benda gini. Bersetubuh pada ketika mai kota, kesal dia. Dia kata saya tu yang masuk hospital banyak tu. Dia tak khabar hak tu. Dah ikut serah. Ikut serah. Jadi tak leh, dia tidak faham. Jadi benda ni tidak semestinya kita kata tidak semestinya kalau bebas begitu, tak ada gapa-gapa. Kita kata orang kafir tak ada gapa-gapa. Siapa dia nak royak cerita dia? Tengok dalam hospital lah selama mana orang tino. Hak berkait dengan ada hak buat rahim dah, ada macam-macam lah hak penyakit perut puas tu. Gapo dia kat cerita sebenarnya. Tu benda. Orang tak tahu. Mana nak sakit dengan suami ni bini ramah, lepas tu dia tak berdosa. Bini pun tidak berdosa. Dia pun tidak dapat penyakit, terdedah pada penyakit. Mana nak? Tapi oleh sebab kita ni tak dapat itu membawa penyakit kepada kita, membawa maut kepada kita, kita pilih hak ni semacam. Itu benda. Padahal jalan sudah dibagi dah. Dia ingat untuk memuaskan nafsu saja. Kalau memuaskan nafsu saja memang boleh. Bagi kotor pun boleh, ikut dubur pun boleh. Tapi Islam ni tidak lagu tu. Dia ajar bersih. Dia ajar supaya kita bersih, supaya kita sihat, sejahtera. Dan tujuan persetubuhan bukan semata-mata nak memuaskan nafsu, nak dapat zuriat. Kalau zuriat, nak zuriat lagu mana kalau mai kotor tak mengandung, tak sedut royak ke mana-mana pun tak akan mengandung. Kalau ada mengandung boleh bahaya. Bahaya pula situ. Boleh bahaya, tidak sihat, macam-macam. Tapi kalau ikut cara hak asal, selesai. Ikut cara hak asal, hak Nabi SAW ajar, selesai masalah ni. Jadi semuanya dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak berdosa. Kalau tidak kan, pada hak ni pun berdosa sebanyak mana ada. Selama mana, daripada muda pak tua dosa. Dah betul. Dah tak ikut. Hak perempuan tu tak apalah dosa pun, asalkan suami dia tidak nikah lain. Gitu pula. Dia tak fikir dosa-dosa ni benda lagu mana. Cumanya dalam Islam dia ada jalan keluar. Pasal benda ni kemungkinan berlaku sangat dan macam-macam keadaan orang ni. Boleh jadi kerana tidak mampu dari segi keuangan,
dari segi ni, dan mungkin akan berlaku tidak adil pula. Kalaulah berlaku macam ni, dia ada jalan keluar. Jalan keluar hak akan datang, kita akan jumpa. Kalau berlaku mana persetubuhan pada ketika mari kota tu, nak kan? Tak kira lah sebab apa, ke mana-mana, nak kan? Dia akan ada jalan keluar. Jadi apa namanya, orang Yahudi walaupun dia tak boleh gini, tapi dia boleh nikah ramah, tak apa. Dia tak ada hak pak. Orang Yahudi, orang Nasara pula tak boleh sah. Memang dia boleh berlaku, tak apa lah, bukan seorang boleh berlaku, lagu mana-mana pun boleh berlaku untuk memuaskan nafsu. Semua itu tidak betul. Yang betulnya cara hak Nabi SAW ajar. Jadi Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr pergilah jumpa dengan Rasulullah, muka bunyi gitu tu, dia apa kata, kalau gitu bolehlah kita menyetubuhi isteri-isteri kita pada ketika mai kota. Berubah muka Nabi. Sebab bukan gitu, bukanlah setiap benda kita nak buat tak serupa dengan Yahudi tu boleh buat belaka. Tidak lagu tu. Hak ni betul tak boleh bersetubuh tu, hak lain-lain tu boleh. Kita kena buat tak serupa dengan orang Yahudi, hak lain-lain. Dari segi bersetubuh tu dia betul dah. Tidak bersetubuh tu, hak tu sekat tu je hak asalnya. Jadi sahabat ni dia tidak tak jelas, dia duk ingat kau nak beri tak serupa. Itulah. Tapi Nabi SAW berubah muka. Maknanya tak boleh setiap kata dah Nabi SAW kena tak serupa dengan Yahudi segala benda biar tak serupa, tak boleh juga. Tengok juga benda tu setara mana. Jadi berubah muka Nabi SAW. Sehingga kami ingat dia marah dah pada dua orang tu. Jadi sahabat ni nampak gini, begitu tengok sini, sahabat ni lah hak dalam Bukhari, dalam gapo sebut tu, kiamat tu bila balik sembahyang Isya dengan Nabi balik tu, tak ada lampu, tak ada apa, dia cerah depan dia. Ni ada dua orang ni. Mana tinggi kedudukannya di sisi Allah. Cuma dia tidak jelas nak dia kata gitu. Bukan dengan maksud nak bantah Nabi SAW, tidak, tak ada maksud tu. Jadi kan bila dia ala balik tu cerah dah pun depan. Bila masing-masing pisau ni nak pergi ala rumah dia, nak pergi ala rumah dia, jadi dua, pecah dua cahaya tu. Balik ke rumah masing-masing. Ni sahabat. Dan Rasulullah SAW tengok juga, dia tidak kata marah tak tu kalau. Cuma nak menampakkan dia tidak suka. Tak boleh kita buat gitu. Jangan buat kesimpulan bahawa Nabi ni semua perkara nak buat tak serupa dengan Yahudi belakang. Tak. Setengah perkara hak betul tu betul lah. Sekarang tu sudahlah, biar kita jelas molek, jangan gaduh nak buat selalu. Jadi lepas tu bila keluar tu, demo tu keluar tu, dia jumpa dengan orang alah mari buat mari susu, hadiah, sebagai hadiah. Sebab Nabi tak boleh terima sedekah. Nabi tak boleh terima sedekah. Dia haram, tak boleh. Haram kepadanya. Kalau hadiah boleh, bui saja boleh juga. Tapi bui saja ni macam tak ada harga. Kalau hadiah ni menghargai seseorang itu, mengenal jasa dia kerana sesuatu kelebihan yang dia buat, kita menghargai itu hadiah. Hak tu paling molek kepada Nabi SAW. Sebab itulah dibawakan hadiah. Jadi hadiah ni macam-macam. Hadiah boleh jadi hadiah hak tidak habis, lama boleh kenangan. Ada hadiah hak habis, bila minum makan habis. Jadi hadiah ni boleh berlaku. Tidak kata hadiah ni berupa apa dia. Misalnya kita kata agon, ni hadiah ni lagu ni hak kekal nak pakai lagu ni dah, ataupun replika menara berkembar, tu hadiahnya. Tidak. Boleh juga hadiah ni orang panggil hadiah nasi lauk, nasi buku, boleh juga. Hadiah minuman boleh juga hak habis. Jadi di sini buat pergi pada Rasulullah apa ingat tadi dua orang tadi pergi dah, suruh orang panggil. Gitu cara Nabi SAW. Dia tidak biarkan maknanya dalam keadaan tak jadi tidur kan tu. Dua orang tu tidak, maka dia panggil, menunjukkan dia tidak marah. Cuma sekali lalu tu gitu.
Sekali lalu tu sebagai tanda dia tidak suka nak buat kesimpulan tu gitu, kena selidik molek dulu. Lepas tu minum, dia boleh minum. Jadi kami pun, sahabat kata, kami pun faham lah, yakinlah yakinlah bahawa Nabi SAW sebenarnya tak marah kepada dia. Tak marah kepada dia. Ini kata Anas. Jadi ada ramai lah sahabat tu, bukan seorang dua, ada beberapa orang sahabat. Dengan cara buat gitu, sahabat-sahabat ni pun tenanglah hati. Balik pun kita kata juga tidur lah. Hak tadi tu kesilapan kita, rupanya tidak semua hak bolehnya. Begitulah. Kemudian riwayat daripada Aisyah, dia kata, saya sendiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bermalam dalam fi syi'aril wahid, dalam kain selimut yang sama. Ketika saya mari kota lah, datang bulan, bila kena sesuatu daripada saya, kena dia akan basuh tepat awak kena saja. Tidak akan lebih daripada itu dia buat. Kalau kena, maksud Aisyahnya kain Nabi lah kena ke apa, dia akan basuh tepat. Dia tidak akan melarat lebih pada tu lagi. Tak. Jadi hadis ini menunjukkan kalau orang mari kota boleh tidur sekali. Tidur sekali itu syiar. Dia syiar, maknanya kain yang dipakai rapat ke kulit. Mana kena bulu ni. Kalau bulu macam baju ni, di bawah baju ni tak ada dah lain. Ni syiar lah ni orang panggil. Biasanya syiar tu baju dalam, baju panah kita kata tu. Baju panah tu kan sentuh kulit. Hak ni tak sentuh kulit, hak luar ni. Hak dalam tu orang panggil syiar. Jadi Aisyah nak ayat sininya, Nabi SAW tidur sekali dengan dia tu, makna tak ada pakai gapo-gapo kain lain. Kedua-duanya kulit mereka menyentuh kain itu. Menyentuh kain itu, kulit masing-masing itu menyentuh kain itu. Jadi tidur dalam satu kain selimut gitulah. Bermakna dia bersentuh-sentuhan. Dia bersentuh-sentuhan. Kalau kita kata dakak pun dakak lah. Mana sentuh kulit ni, bahagian atas semua sentuh boleh. Hak tak bolehnya berdasarkan riwayat yang lain, yang satu lagi, iaitu antara pusat dan lutut. Hak tu hak tak boleh. Tetapi setengah-setengah ulama pegang dengan hak ni. Tak, dia kata ni, mana ada sebut antara pusat dan lutut. Hak tak bolehnya illa nikah. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Buat apa saja hak lain boleh, kecuali persetubuhan. Nak sentuh tu biasalah, pohon kau gapo kau punggung kau boleh belakang. Hak tak bolehnya bersetubuh. Jadi dia pakai hak tu. Termasuklah Imam Ahmad dan ramai lagi hak lain. Mereka kata tak apa. Sebab apa? Dia tak ada kain lain ni selain daripada syiar itu. Syiar itu menyentuh kulit kedua-dua. Bermakna mereka berdua tak ada pakai sesuatu yang menghalang sampainya kain tadi ke kulit. Cumanya dia tidak bersetubuh. Lepas tu kalau kenalah gapo-gapo, maksudnya kena tu kena darah dia lah, darah kotor dia. Katakanlah kena di mana-mana bahagian anggota dia. Muka tidur satu kain selimut. Kain selimut itu satu saja dan menyentuh kulit masing-masing. Munasabahlah kalau nak kena. Munasabahlah kalau nak kena. Jadi bila kena, Nabi akan basuh tepat tu saja, tepat kena. Tidak kata mandi seluruh tubuh. Tak, nak cuci tu tidak. Nyusah jadi lagu tu. Kotor basuh. Hak tu je, sudahlah. Cumanya ulama-ulama kata memang hak tu tak boleh lah tubuh tu. Jadi takut melarat. Sebab tu dia kata pegang dengan hadis hak satu lagi, antara pusat dengan lutut tu pakai kain kemas. Jadi hak bahagian lain tu tak apalah. Nak satu kain selimut tadi pun tak apa. Hak lain-lain boleh. Kecuali tubuh. Sebenarnya kalau nak kira hak sebenarnya tak apa juga hak lain tu, tapi takut melarat sampai ke situ, membawa ke situ. Jadi hak tu jadi tak boleh. Tapi kalau seorang tu yakin kepada dirinya tidak akan berlaku gapo-gapo, tak apa. Cuma dia boleh berlaku sangatlah, besar kemungkinan berlaku. Sebab itu dia larang.
dia nak boleh berlaku ni tidak daripada satu pihak. Kadang-kadang kerana hak lelaki mendesak sangat, kadang-kadang hak lelaki tidak pun, perempuan tu gelinya dia dok kan. Boleh berlaku hak ni pun jadi naik angin katak lah tu. Mula-mula dia tak apa. Mula-mula dia tak apa. Lepas tu pun dia main kosek-kosek kan dak. Tu lah. Sebab tu hak moleknya pakai hak lebih. Hak ni pun ramai juga hak kata boleh berlaku tu. Kecuali persetubuhan saja tak boleh. Ramai juga. Tapi hak lebih ramainya hak kata kena pakai tutup antara pusat dan lutut. Bahagian-bahagian lain tak apa. Tak apa berlaku. Tak apa lagu mana? Tak apalah. Mana kalau siapa keluar air mani pun tak apalah. Tidak dilarang. Tidak dilarang. Bukan kata orang lain tak apa, tu tak apa, setuh saja. Ada, tak apa berlaku. Boleh. Mana siapa keluar air mani pun tak apa. Cuma tak bolehnya itulah. Jadi kalau kena kain dia, kalau katakanlah kena mana-mana bahagian, dia akan basuh bahagian tu saja. Dia tidak akan lebih daripada tu. Misalnya kalau kena sini, basuh situ sudahlah. Tak usahlah basuh satu kain tu semua sekali. Nabi tidak akan buat gitu. Dia nak ayatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan yang mari kotor ni ngek-ngek tak ada sebelah mana. Tidaklah perlu kata tidur suku, jadi asing. Jadi bahasa apa dia kata, bahasa sayukan lah, bahasa tersisih juga. Sekala tidur sekali tiba-tiba ni tak boleh. Jadi dalam Islam tidak menghalang seorang Nabi yang rapat dengan Allah SWT sampai gitu mau, dia pun buat gitu. Cuma hak tak boleh bersetubuh. Hak tak bolehnya bersetubuh. Tidaklah kata perempuan itu begitu tersisih, ada ketikanya tak boleh duduk dekat dah. Tidak, tak boleh bersentuhnya. Tidak. Perempuan dengan lelaki, suami isteri boleh terus mesra. Cuma tadi lepas tu riwayat daripada Maimunah binti Al-Harith, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila nak bersentuh-sentuhan kulit dengan mana-mana isterinya pada ketika pagi kota, dia akan suruh isterinya pakai kain biar kemah, kemudian dia akan bersentuh-sentuhan kulit lah dengannya. Gitu cara. Jadi pakai kain tu mana? Izar. Izar ni kain bahagian bawah. Kain bahagian bawah ni mana dalam riwayat lain disebutkan antara pusat dan lutut, yang menutup bahagian tu. Jadi bahagian lain tak apa. Dan dia sebut mana-mana isterinya, bukan dia saja. Boleh jadi orang lain pun dia tanya juga, demo lagu mana? Lagu tu juga. Lagu tu juga. Maklum. Jadi inilah pegangan satu golongan lagi yang mengatakan boleh tidur sekali, boleh semua. Cumanya dia kena pakai kain yang menutup antara pusat dan lututnya. Ada pembahagian lain tak apa. Kemudian babun fi kafarati man ata haidan. Ini bab kafarah ke atas orang yang mendatangi perempuan yang mari kotor. Kita kata tadi itulah, dah boleh tidur sekali, boleh tidur sekali. Lepas tu boleh bersentuh-sentuhan kulit. Lepas pada tu tak ada bini lain, katakanlah tak ada bini lain. Tapi kalau dia ada bini lain pun dia tak boleh buat satu kali juga. Kalau dia ada bini lain pun, amalan ni bukan giliran bini tu, pergi kat bini tu, tak boleh lah tu. Tak boleh, salah. Cuma kesalahan dia tu setara mana? Salah sama-sama dia. Kita kena minta maaf lah dengan bini ni. Bukan salah tu sampai dosa besar. Tak. Muka bini dia apa dosanya? Tidak sampai jadi zina ke apa. Tak. Kalau sekiranya berlaku begitu, cumanya dia kena ngejah lah, pandai-pandai lah. Dah tahu dah. Hak ni mari kota dia masa ni. Kalau kita kira tak tahan, kira duduk tempat tu jangan ketika mari kota lah. Ketika mari kota tu jangan duduk di rumah dia. Bukan kerana tidak sayang kepada dia, kerana takut berlaku benda yang boleh membawa kepada dosa. Masa sah kalau macam tu boleh setuju, boleh aja hak tu boleh aja. Itu caranya. Ni kalau berlaku juga. Adakah siapa berzina? Dah, tidak berzina. Tidak berzina, tidak sampai ke situ.
Serupa juga kalau macam sebelum pada ni, kena kata minggu lepas kita duduk bicara cara melalui dubur, persetubuhan melalui dubur ke apa tu. Hak kebanyakan ulama memanglah kata tak boleh, tapi adakah semua benda ni ijma'? Tidak ijma'. Masih khilaf lagi. Mana kalau di kalangan tu kalau ada berlaku, ya salah lah. Hak kata salah tu, salah. Kesalahan ni adakah siapa berat? Itulah bagus ni kita sudah bicara. Kalau nak kira dari segi hadis, tak ada satu pun hadis ya sahih. Siapa lah anak, siapa gitu gini. Apalagi dalam keadaan suami isteri yang terlalu rapat, mungkin sekali berlaku benda tu. Kalau tidak berlaku siapa, kadang-kadang mungkin boleh berlaku. Kita kena ingat tu. Jadi agama Islam ni dia mari sesuai dengan kita ni sebagai manusia. Tahu kelemahan kita, gapo dia, kemungkinan yang berlaku daripada kita. Sebab tu dia bagi jalan. Ni kalau berlaku, kena bayar kafarah. Mengikut satu pendapat. Orang hak pegang dengan ni dia kata kena bayar kafarah lah. Gapo dia? Iaitu riwayat daripada Ibnu Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mendatangi isteri dia ketika dia mari kotor. Baginda bersabda, dia bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Riwayat lagi daripada Miqsam daripada Ibnu Abbas, kata dia, kalau seseorang itu mendatangi isterinya pada ketika ada darah, yakni mai kotor lah, maka kena 1 dinar. Dan kalau dia menyetubuhi isterinya pada ketika sudah berhenti dah darah tu, tapi tak bersuci lagi, tak mandi lagi, kena bagi kafarahnya setengah dinar. Itulah cara nak menghapuskan dosanya. Dia tidak jadi sebab zina, kata salah-salah pun boleh kita nak tebus, boleh. Sebab apa? Tuhan tahu kelemahan kita. Dia ni mikir kuat ni, bukan tak sim nikah. Tapi kalau menikah ke hak ni seorang pun tak ada nak cara anak berselerok ni, tak pandai nak jaga. Apa kalau menikah lagi, lu kira nak memuaskan nafsu saja, nak mengelak daripada dosa tu saja, dosa lain. Mikir lagu manalah anak tanggung, bini lagi, aku berapa sangat pendapatannya, mikir. Hak tu kewajipan kita juga, bagi nafkah kepada isteri, kewajipan kita juga. Kalau kita tak buat, dosa juga. Mikir sebab salah nak mengelak daripada dosa, lalu tak nikah. Bila tak nikah, dia boleh berlaku lah benda macam ni. Tuhan tahu kelemahan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tahu kelemahan kita. Ini jalan. Tapi bukan semua ulama terima ni. Mazhab Hanafi ke apa terima, Imam Syafi'i tak terima. Dia kata hadis-hadis ni tak kemah. Lepas tu nak lagu mana? Istighfar sajalah, minta taubat dengan Tuhan. Lepas tu taubat buat pula. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tuhan sayang kepada orang yang suka bertaubat. Kalau sekali buat lepas tu tak bertaubat, dia tak ada salah dah. Apa makna Tuhan suka kepada orang yang suka bertaubat? Suka bertaubat banyak kali taubat dah. Banyak kali taubat lah, bukan sekali. Barulah ada tawab itu, banyak kali menerima taubat. Tu Tuhan suka. Jangan kita sekali buat salah tak ada harapan, dah tak boleh dah, Tuhan tak terima dah kita. Tak boleh. Sebab dia kata Tuhan maha menerima taubat. Banyak kali taubat. Itu sirah mubalarah. Mubalarah ni menunjukkan banyak kali. Kalau banyak kali pun tak apa, orang lain berubah muka lah, kembali buat gitu dengan orang. Allah SWT tidak. Kena ingat, asalkan kita buat tu dengan maksud kita fikir yang terbaik dah, tapi berlaku juga pada kita. Kalau nak pilih jalan ni bagi 1 dinar. Jadi ulama lain kata, ini kata dia hadis ni muttarib, tak boleh pakai, tak tetap. Sekali 1 dinar atau setengah dinar. Apa atau Nabi kecek lagu tu. Dia kata hak tu lah moleknya. 1 dinar tu kepada orang senang, setengah dinar tu kepada orang susah. Apa-apanya. Lepas tu dia kata apa? Kadang-kadang hadis ni riwayat secara marfu', kadang-kadang secara mauquf. Hak atas tu marfu', hak bawah ni mauquf. Jadi hak mana hak betul? Ada yang kata hak bawah ni betul, ada yang kata hak atas tu betul. Apa kata dia? Kata hak dia hak terima pula. Apa salahnya kalau kedua-duanya ada? Hak ni berhenti sekat sahabat Ibnu Abbas. Berhenti sekat sahabat Ibnu Abbas.
Tak sapa kepada Nabi, tak sapa kepada Nabi pun. Benda ni dia nak royak ni kafarah dia penghapus dosa. Boleh dia fikir dengan otak dia kau? Mestilah dia tahu daripada Nabi SAW juga. Sebab tu dia terima. Jadi kepada hak senang, hak semula-mula dia buat gini lah. Buat gini lah. Sebab itu hadis ni ada hak kata dhaif, ada hak kata sahih, ada hak kata hasan. Sekurang-kurangnya boleh pakai dah. Lepas tu kalau tak nak piti, orang tak nak piti, minta ampun dengan Tuhan. Begitulah caranya. Sebab apa? Sebab benda ni mungkin sekali berlaku. Sebab apa boleh berlaku? Sebab kita kata tadi lah, ada setengah-setengah orang tak boleh dekat 2-3 malam aja. Ada lah oleh bulan tak apa. Ada lah oleh gutu tu setengah-setengah tak boleh. Bergelabah, bergelisah kursi. Jadi kecek tak apa betul. Kita tak faham apa yang bersuara marah-marah semacam ni dah. Apa yang gini-gini ngajar di backing, kita tak tahu cerita. Rahsianya ada tu benda. Tapi orang kata oyak lah benda, orang kata oyak. Sebab tu ahli-ahli psikologi, pengkaji jiwa manusia cukup faham. Ni ada masalah ni kata, ni orang ada masalah ni. Sebab manusia ni kalau dalam keadaan tenang dia tidak begitu. Tak ada masalah, dia akan tenang. Kalau dia tu payah pelik tu, adalah tu. Jadi kena betul lah. Jadi masalah nak betul saat ni tak adilah. Dia fikir saat ni lah, kalau aku menikah lain gini-gini, betul juga. Banyak masalah kan, membawa dosa juga. Ni kamu duduk dalam dosa tu, yalah dosa juga. Hak tu pun dosa juga. Hak tu lah kelemahan manusia. Nak cari manusia jaga ni, lepas tu mengisi hidup dia masa kosong tu dengan benda-benda yang boleh menenangkan dia dengan cara lain, dengan ibadat, dengan ngaji Quran. Boleh bila betul mata kalau zaman ni. Kalau lagu tu ramai-ramai juga kira-kira akan berlaku. Sebab itulah dalam kitab-kitab hadis ni, dalam Tirmizi pun gitu. Dia ada ni bab ni, jujur bab ni sekali. Sebab apa? Sebab ramai kan manusia ni daripada zaman Nabi kita sampai ke kiamat. Tak kata ada. Hak ramai berlaku, nak ni banyak berlaku ni lagu ni. Jadi begitulah. Ni lepas tu dia kata kalau ketika darah ada kena 1 dinar. Kalau bersetubuh tu pada ketika habis darah kena 1/2 dinar. Imam Abu Hanifah kata tak kena berapa. Pula dia kata tak kena 1/2 dinar. Kata sebab apa? Fa'tazilun nisa' fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jangan kamu datangi isteri pada kita bagi kotor lah. Jangan kamu mendekati mereka, yang ini bersetubuh lah, sehingga mereka suci. Tuhan kata hatta yatuhurna, sehingga mereka suci. Imam Syafi'i ramai lagi fa idza tatahhar, bila dia suci mana darah tak tubuh. Fa idza tatahharna, bila mana isteri-isteri kamu tu bersuci, mandi, fa'tuhun, baru masa tu baru kamu boleh datangilah mereka di tempat yang Allah SWT suruh. Tempat Allah SWT suruh tadilah, tempat ladang tu boleh mengeluarkan hasil, walaupun dia sudah tua, dia putus head tu, tak kira tu tempat tempat yang asalnya boleh menumbuhkan tanaman. Itu Allah SWT suruh, bukan dubur. Waktu tu ketika subuh, ketika muda pun tak akan keluarkan. Tak akan keluarkan tumbuh-tumbuh hasil dia, tak akan. Jadi Imam Abu Hanifah kata cupati hatta yatuhurna, sehingga mereka suci. Bukan bersuci, suci tu mana suci sendirilah. Dia ada sampai rekat mai kotor ni, mana dia dia berhenti. Tapi perempuan tu belum bersuci lagi. Tuhan kata jangan kamu datang dekati mereka, bersetubuh dengan mereka sehingga mereka suci. Yang ni bila mereka suci boleh dah, walaupun mereka belum bersuci. Dia pegang kat tu.
Mana dia kata tak ngaji sarah kok, ilmu sarah. Hak tu yathur, tahura yathuru. Mana suci sendiri. Tatahhara ya tatahharu, mana bersuci. Patut apa makna sebut kemudian pula bersuci? Hak tu dia nak ayat hak lebih molek. Hak tu lah sepatutnya. Tapi kalau nak kira tidak termasuk dalam hak haram. Hak kata apa ni darah. Dia bukan tak ada darah, tak ada dah. Orang tanya tentang darah. Rayaklah darah ni kotor gini. Bila mereka sudah suci daripada darah, suci sendiri. Darah tu tak ada dalam hak kotor tu. Nak kira mana kira tidak dosa dah kalau dia buat pada ketika tidak kena kafarah gini, tak termasuk. Pasal apa? Pasal suci dah. Lepas tu kita kata tu ayat selepas pada tu kata bila mereka sudah bersuci barulah kamu datang. Tu dia kata lebih molek kan lagu tu lah. Tapi orang ni gaduh terlajak kan tak? Nak mana dah? Berapa lama cuti? Dah berapa lama cuti? Seminggu? Hak 3 hari pun penipala dah tu kepada hak lagu tu. Boleh jadi berlaku. Imam Abu Hanifah kata tak apa dah kata dia. Ambil kira belaka. Kalau kita kata orang-orang hak tenang, orang-orang hak jenis apa nama ni, nafsu dia sejuk lah, tidak panas. Apa yang kita mau tak dedan nangguh dah. Dan mau sedap kecek dah. Dan mau tak apa duk dia sudahlah dah. Orang lain. Ada orang hak lagu ni pak kita nak agak. Imam Abu Hanifah kata lagu sadi. Tapi hak moleknya dia pun kata fa idza tatahharna. Kita tengok selepas pada tu. Hak itulah hak paling molek. Sebab apa muka iyalah tempat kotor, kata kotor ni dia kena basuh dulu, cuci dulu barulah suci. Kita kata bekas hara. Betul buat dah kering dah, tak ada gapo dah, tapi tak basuh lagi. Gitu. Bekas-bekas najis tu ada lagi ke mana-mana pun. Hak lebih cermat, hak lebih moleknya basuh dululah. Basuh tu lah orang panggil mengangkat hadap besar ataupun bersuci ke apa tu. Itu bendanya. Jadi kalau kita tengok sini nampak memang agama Islam ni dah bukan mari daripada Allah SWT, daripada Nabi. Dia tahu jiwa manusia, kelemahan manusia, desakan perasaan nafsu manusia, tahu. Bagi jalan dah. Tapi kalaulah ada masalah, tak boleh, serba salah, teragak-agak nak mengikut jalan tu, jalan menikah tu lah, lagu mana? Kemungkinan berlaku. Inilah jalan dia. Jangan pula kita rasa tak ada dalam kita. Kalau hak mana mengajar tu tak layak dalam aku mengajar. Sebab apa berlaku benda lagu ni kepada aku? Dah. Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia tahu kelemahan kita. Kalau kita siapa saja pun, aku tua dah bisa duk buat benda lagu ni dosa. Jangan. Syaitan boleh ambil kesempatan daripada kita. Mu tidak layak, mu tak seduk kecek lah, mu duduk buat dosa semua. Jadi kita pun tak berani nak buat apa-apa, tak berani nak tegur orang buat muka benda salah. Padahal benda tu kita boleh tegur. Pasal kita berasa kita kurang semua, kita tidak layak. Dia ambil kesempatan tu. Jangan. Sebab kita ingat Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Khabir, Maha Mengetahui. Jadi bila begitu, ni jalan dia bagi selesai. Kemudian bab maja' fil azli, bab tentang azal. Azal ni lagu mana? Setubuh-setubuh kadang tak siana. Jadi air mani itu tidak dikeluarkan di dalam, tapi di luar. Itu azal. Macam-macam cerita. Padahal ni nak tahu tentang seks, tentang apa, tak payah duk mengaji sekolah. Hak ni lebih daripada segala-galanya. Ada berlaku dalam hadis. Ni tak ada benda pelik. Inilah panduan betul. Ni kalau lebih-lebih sangat dia jadi nak buat lah pula budak-budak tu. Hak sedang molek lagu setahun. Ya. Tak payah tunjuk gambar, tak payah gitu gini, tunjuk filem. Hak tu jadi bahaya pula tu. Hak bahaya-bahaya yang berlaku sekarang ni gitulah, terlajak. Terlajak. Kalau sekadar ni selamat, tak ada gap.
Royak boleh. Ini cerita azal. Boleh ke tidak? Kalau boleh, dengan siapa? Bila? Kenapa? Itu perbincangan akan datang lah. Jadi rasanya tak ada malam ni, kita sekat dulu. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah.